Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita sama-sama menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Faridatul Faraid. Moga-moga dengan sambungan pengajian kita ini maka bersambung jugalah pertalian hati kita dengan rumah Allah, masjid dan juga surau. Begitu juga dengan majlis-majlis ilmu seperti ini, kuliah-kuliah agama. Maka dengan perhubungan yang ikhlas itulah maka terbit perhubungan kasih sayang antara Allah dengan kita. Maka dengan kasih sayang itulah kita harap Allah memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kitab Jawi, kita sambung muka surat yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula Islam itu mengikut dan menerima. Betul situ? Bukan? Asas Islam. Islam. Islam tu apabila seorang secara zahirnya mengikut dan menerima, gitu. Sekali lagi, kata musannif, bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah, artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara, seperti dua kalimah syahadah dan sembahyang, dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu, mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu, dan tiada menolakkan dia, dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggal ia akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya. Baik. Ni cerita tentang apa tu Islam malam ni. Lama dah kita jadi orang Islam, betul tak? Sejak lahir lagi jadi orang Islam. Tapi jadi orang Islam je lah. Tapi bila tanya kadang-kadang apa tu Islam, kita pun kadang-kadang tak boleh nak jawab. Kita tanya apa tu Islam, agama, tahulah agama. Tapi Islam tu macam mana? Kalau sekadar sebut agama, Yahudi agama tak? Kristian pun agama juga. Jadi yang dikatakan Islam, yang agama sebenar tu macam mana makna Islam? Ni kita nak hurai insya-Allah pada malam ni. Baik. Jadi kata Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam kitab dia Faridatul Faraid ni, dia kata bermula Islam itu, maknanya makna Islam itu iaitu mengikut. Pertama dulu yang kita kena faham, mengikut. Ikut apa? Sekejap lagi kita tengok nak ikut apa. Yang kedua dia kata dan menerima. Maknanya dua syarat. Yang dikatakan Islam tu mesti ikut dan terima. Ikut tapi tak terima tak jadi. Ataupun terima tapi tak ikut pun tak jadi. Jadi yang nak kena ada dua, ikut dan terima. Ikut. Ada sound effect. Ikut dan terima. Nak ikut apa? Kita tengok. Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang, dan ikut terima tu pula dari segi zahir. Apa mak dia? Ada dua, zahir dan batin. Zahir ni maknanya luaran, batin tu dalaman. Maknanya dari segi zahir, dari segi luaran kita ikut dan kita terima. Zahir tu maknanya boleh dilihat dengan mata kasar, mata kepala ni. Apa dia? Akan barang yang mendatangkan dia, akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang warid daripada Nabi, maknanya apa saja yang datang daripada Nabi. Datang daripada Nabi tu maksudnya perintah Nabi. Apa saja yang disuruh Nabi, sama ada dalam bentuk ayat Quran, firman Allah, ataupun dalam bentuk hadis Nabi. Apa saja yang dibawa datang oleh Nabi tu kena ikut dan kena terima. Barulah dinamakan itu Islam. Kalau ikut tapi tak terima, tak jadi Islam. Macam mana Ustaz ikut tapi tak terima? Dia ikutlah Islam ni, tapi dia komplain balik. Sebab apa? Sebab hati tak ikhlas terima. Contoh, ngaku tanya agama apa? Islam. Dalam Islam tu dia ada macam-macam hukum. Salah satunya hukum hudud. Tiba-tiba dia kata boleh kita main potong-potong tangan orang ni. Maknanya dia ikut Islam tapi tak terima. Jadi bila tak terima, tak masuk dalam Islam. Dia syarat Islam ikut dan terima. Kan? Ada pula dia tak ikut tapi terima. Balik pula. Dia kata saya terima hukum hudud ni, hukum Allah, hukum Quran, hukum Islam, tapi kita tak payah buat Dia terima tapi tak nak ikut. Ni pun ada juga. Jadi pun tak kena juga pada syarat. Yang nak kena syarat betul mengaku Islam, ikut dan terima. Bukan setakat buat je, malah terima di dalam hati. Ni kita nak sambut Raya Korban kan. Tahun lepas kecoh, ada satu aktivis lah, ada satu orang ni, dia komplain sembelih korban. Kalau yang komplain tu kafir, kita tak pelik sangat. Tapi dia ni memang terkenal lah, dia ni memang orang Melayu, memang orang Islam juga, sama macam kita. Cuma tak tahulah dalaman dia tu macam mana. Dia boleh komplain, dia kata betul ke ni sembelih lembu ni, sampai melimpah-limpah darah ni, bukankah ini satu jenayah? La ilaha illallah, jenayah kepala kotak tu.
Yang korban dia kata jenayah. Yang tiap-tiap bulan buat daging burger tu, ambil mana daging burger tu kalau bukan sembelih lembu? Ni cakap ni. Ini unsur-unsur ni benda yang sangat bahaya. Lebih bahaya daripada corona. Betul tak? Sebab corona, macam mana teruk pun penyakit corona tu, kita boleh ikhtiar lah nak selamatkan diri kita daripada terkena wabak. Kerana kita pakailah mask, tutup mulut, kan? Lepas tu penjarakan sosial. Sekarang ni apa dia sebut? Norma baru. Norma benda lah, bahasa pelik-pelik ni. Kan? Kehidupan cara barulah. Pakai tutup mulut, jarak-jarak sosial lah, apa semua. Nabi pandai pergi pasar malam tak ada pula jarak kan? Nak laga habis bahu-bahu kan? Mana kata boleh lah kita nak ikhtiar selamatkan diri daripada terkena wabak. Tapi kalau dakyah-dakyah sesat macam ni, cakap ibadat itu satu jenayah, sembelih korban ini jenayah lah, hudud lah, tak patut lah. Benda ni boleh selamat ke? Kalau kita pakai mask selamat ke? Jenis pemikiran nak merosakkan agama, lepas tu kita pakai mask, selamat tak? Dah, tak payah kata pakai mask tutup mulut, tutup kepala habis, tak selamat lagi. Nak ceritanya yang ni serangan dia dalaman, bukan serangan luaran. Kena corona, kena penyakit apa pun secara zahir, kalau mati sebagai orang beriman, tetap untung nanti di hari akhirat masuk syurga. Tapi walaupun zahirnya elok, sihat, tak ada apa-apa, tapi hati dah rosak kena racun, daripada racun Yahudi, racun Nasrani, rosak akidah dalam hati, mati, mana masuk mana? Neraka. Mana lebih bahaya? Tak? Ni lagi bahaya ni. Sebab tu kita kena ambil perkara ni sebagai perkara yang berat. Jadi ingat, yang dikatakan Islam, syarat dia mesti mengikut dan menerima apa saja yang dibawa datang oleh Rasulullah, dan ikut terima tu pula secara zahir, bukan secara dalaman. Secara zahir macam mana? Bila Nabi suruh semayang, semayanglah zahir tu. Ini ada puak-puak, ada dululah, sekarang tak ada dah kot rasa. Ada di Pulau Bangkok, geng-geng pakai niat. Kata awak tak semayang? Semayang dah. Bila semayang? Niat. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat kena Allah Ta'ala, sah. Semayang dah. Boleh dah semayang. Bengong. Tapi pandai pergi kedai makan tak pula pakai niat. Niat lah, sahaja aku sental roti telur 2 keping dengan teh air kat tepi kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tak payah makan. Yang tu pandai pergi cari kuali, pandai pergi cari mamak pergi order. Ni kata buat-buat bengong. Ni jangan, bahaya. Kita nampak macam pelik lah. Dalam pelik-pelik tu ada orang ikut tau. Sebab apa? Sebab ni akidah songsang. Orang ngajar surau masjid tak nak pergi. Nak mengaji yang jenis pelik-pelik, rumah dalam gua ngaji. Kan? Konon-konon no ilmu lebih dalam tau. Jadi jaga-jaga. Hati-hati, zaman sekarang zaman fitnah. Jadi yang dikatakan terima ikut tu secara zahir seseorang, lu maknanya boleh nampak dengan kepala, nampak semayang tu. Sebab tu kalau kita tengok pada 5 rukun Islam ni, semuanya adalah perbuatan zahir. Contoh yang pertama kita ambil, mengucap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ni zahir, mengucap dalam hati tak sah. Dia kena zahir. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan tengok mu'allaf nak masuk Islam kan, mengucap secara jelas, kemudian diterjemahkan pula supaya dia faham apa yang diucap. Lepas tu dia tengok rukun Islam kedua, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Semayang tu jelas, zahir, nampak dengan mata kepala dia semayang, diri, rukuk, sujud dan sebagainya. Lagi apa dia? Nak berpuasa di bulan Ramadan, puasa pun nampak secara zahir. Nyandar kat tiang, tengok jam. Bila nak maghrib ni kata. Nampak lesu je. Nampak zahir dia tu. Zahir dia puasa. Selalu kan bulan puasa cergah. Ni nampak. Maknanya perbuatan tu secara zahir boleh dilihat. Segala yang termasuk di dalam kategori Islam. Sebab Islam itu zahiriah. Adapun nanti kita bicara tentang iman. Iman tu batiniah. Iman batiniah maksudnya iman tu duduk dalaman. Sebab tu bila nak menyampaikan dakwah, orang tak kata menyampaikan dakwah iman. Mana ada? Mana boleh sampaikan iman? Iman tak boleh sampai. Sebab tu Raihan buat lagu, iman tak dapat diwarisi. Mana tak boleh. Walaupun bapak seorang tok guru besar, anak belum tentu lagi.
boleh mewarisi, tak payah kata ilmu, iman dia pun belum tentu je. Ada. Kalau kita tengok pimpinan jemaah Islam, ayah ni orang hebat, anak KO terus. Ada. Ayah Tuan Guru Haji Yusof Rawa, anak siapa dah nama? Contohlah. Nampak? Ada. Anak hebat-hebat Ustaz Fazil Noor. Ada. Kalau kita bahasa tengok. Ada. Nak ceritanya iman tu hak Allah sebab dia dalaman. Adapun luaran tugas kita. Sebab tu orang bila menyampaikan dakwah disebut dakwatul Islam. Menyampaikan dakwah Islam. Islam boleh kita sampaikan. Tapi iman kurniaan Allah. Yang ni yang kita buat kuliah apa semua ni, menyampaikan ajaran Islam. Kemudian bila dah terbuka hatinya dengan ajaran Islam, Allah lah yang menuangkan cahaya iman di dalam hati dia. Bergantung pada Allah. Iman tu percaya. Kita nak paksa orang kepada percaya payah. Tapi kita boleh ceritalah. Saya kata belakang bukit sana ada naga. Nak percaya? Dia kata tu pelik, tapi yang cakap tu Ustaz Syakir. Nak percaya ke tidak? Nampak? Macam itulah seolah-olahnya. Contoh macam cerita Isra' wal Mi'raj Nabi. Bila Nabi turun kat bawah dekat Mekah, Nabi cerita ke para sahabat semua dengan penduduk Mekah, berapa ramai tolak. Dia kata, ya Muhammad, yang sebelum ni kau cakap kami boleh percaya. Tapi bila hang cakap pergi naik ke langit, lepas tu turun balik dalam masa semalam ni, semalam pergi, pagi ni dah balik, boleh jalan sampai Masjidil Aqsa, yang ni berat nak percaya ni. Sebab apa? Percaya tu hak Allah. Allah nak letakkan dalam hatinya cahaya keimanan, barulah terbuka kepercayaan dan keyakinannya pada agama. Adapun ajaran, kita boleh ngajar je. Macam kita gak lah kan, hari-hari datang kuliah tau, surau masjid kan, tok-tok guru, ustaz-ustaz mengajar, yakin bab rezeki, kitab sampai koyak ni, kitab koyak ngaji kan. Tapi bila duit tak ada, pening kepala juga. Ni macam tu ni. Dia boleh belajar je lah, belajar ambil ilmu, tapi nak soal percaya, keyakinan tu ikut pada Allah. Kalau Allah campakkan tinggi keyakinan dia, tinggi, steady. Tapi kalau kurang yakin sikit. Tapi nak dapat yakin tu mesti dengan belajar dulu, baru boleh yakin. Dengan belajar apa pun tidak, nak yakin macam mana kan? Macam orang kita nak naik bas pergi Kuala Lumpur, lepas tu nampak driver tu naik, tengok baju pun tak ada tokoh, baju koyak-koyak. Orang gila ke apa ni? Baju koyak-koyak, rambut serabai. Kita kata, pernah bawa bas tak ni? Tak pernah dia kata. Lepas tu, ni nak bawa bas ni? Saya bawa lah ni. Kita yakin nak naik? Tak apa, tak jadi lah. Saya tak jadi pergi KL lah. Esok aku pergi. Jadi tak yakin. Sebab apa? Orang tu tak belajar. Jadi nak dapat yakin, kena ada ilmunya dulu. Dengan ilmu tadi boleh bawa pada yakin. Tapi ada ilmu belum tentu jadi yakin. Tu. Tapi nak dapat yakin mesti ada ilmu. Maksud dia macam tu. Macam semayang kan. Macam mana nak datangnya khusyuk kalau tak semayang? Jadi kena semayang dulu baru datang khusyuk. Tiba-tiba tak semayang tapi khusyuk. Tu gila. Aku khusyuk tapi tak semayang, mana ada. Kan? Jadi tu. Jadi kena ada Islam, barulah dalam Islam tu datangnya iman. Jadi bila kita faham macam tu, jadi makna tersiratnya, tak semua Islam itu ada iman. Tapi nak dapat iman mesti ada Islam. Tapi tak semua Islam wajib ada iman. Ya faham? Nak dapat iman mesti kena ada Islam dulu. Sebab tu kena ngucap dulu, baru Allah masukkan cahaya keimanan, baru dikatakan orang beriman. Walaupun dia baik macam mana, bagus macam mana kan. Contoh macam kumpulan DHPP, Dewan apa? Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dalam tu bukan orang Islam, tapi dia sokonglah perjuangan Islam, dia sokong ulama, sokong tok guru kan.
Tetapi walau macam mana dia hebat sokong dia pun, dia tetap masih lagi kafir, iman tak masuk. Tapi jalan tu moga-moga ada. Kita doa pada Allah. Tapi selagi mana dia tak mengucap dia kalimah syahadah, baik macam mana pun, masih lagi dia tetap kafir. Cuma bagus sikit lah daripada orang yang tak nampak perjuangan Islam. Kafir nampak, pelik sungguh. Nampak? Sujud berapa kali semayang, tak nampak perjuangan Islam. Kafir tak ada sujud boleh nampak. Macam mana? Kena? Tak boleh cakap ni? Boleh cakap dah. Boleh dah jadi kerajaan dah kan? Kan? Itu gitu. Baik. Dengan dia oleh Nabi SAW, daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah, yang dikatakan dia kena terima secara zahir ni, ikut dan terima ni adalah perkara-perkara agama yang secara darurah. Pertama sekali kita nak faham perkara-perkara agama. Perkara agama tu, yang tu dia kena tahu. Yang tak termasuk dalam perkara agama tak ada masalah. Contoh yang tak termasuk dalam perkara agama, matematik, sains, itu tak apa. Dia bodoh macam mana matematik pun, 1 tambah 1 pun tak erti tak. Dan 1 tambah 1 habis jadi keluar. Berapa tak erti. Kita kata bodoh piang lagi. Bodoh piang gitu pun tak ada masalah. Boleh lagi masuk syurga, tak ada masalah. Yang tak bolehnya tanya rukun iman ada berapa ni? Rukun Islam ada berapa? 30 kot kata. 30. Nampak? Ambil kitab tu gulung rapat-rapat, hempuk atas kepala. Apa sampai rukun Islam pun tak tahu, tapi mengaku Islam. Ada yang jadi begitu. Kan? Jadi dia gitu. Jadi maknanya perkara-perkara agama, perkara tidak agama, terbulanglah. Itu pandai-pandai masing-masing lah. Itu bahagian kelebihan dunia je. Yang nak ni iaitu perkara asas-asas agama. Takkan asas agama pun tak tahu. Ni kita tanya ada berapa surah dalam Quran pun tak boleh nak jawab. La ilaha illallah. Kan tak? Sampai tak erti solat jenazah, tak erti. Kan? Apa pun tak tahu. Dia tanya solat jenazah berapa rakaat? Dia tanya. Kita kata tak payahlah, tak payah semayang lah, duduk baring sekali dengan dia depan. Kami semayang untuk hang, senang. Sampai tak erti la ilaha illallah. Kan, kita gelak, tapi sungguh memang ada orang macam ni. Kan? Sibuk bahagian dunia sampai tak tahu hal-hal agama, hal akhirat. Kalau tak tahu tu orang kafir Hindu Buddha, tak pelik sebab dia kafir. Hang kita ni Islam ni, mengucap dia kalimah syahadah. Jadi wajib atas kita kena tahu perkara-perkara asas di dalam agama. Yang dimasukkan perkara asas itu, dia kata dengan darurah. Apa maksud darurah? Maksud darurah, dia kata ertinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Maksudnya tak payah nak hurai dalam-dalam, benda-benda asas je. Itu panggil darurah dalam Islam. Kan? Ilmu darurah. Ilmu darurah ni tak payah mengaji pondok pun tahu. Tak payah mengaji UIA pun tahu. Kan? Contohnya darurah apa dia? Solat 5 waktu. Semua orang tahu. Tak pergi ngaji pondok pun tahu solat 5 waktu tu wajib. Tutup aurat wajib, semua tahu. Tapi awak lagi ramai yang tak tutup aurat. Yang kita beli emas dia pakai tapi seluar pendek. Doktor suruh tutup mulut, dia ikut kata doktor. Allah suruh tutup aurat, dia tak ikut. Cik. Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Pintu syurga mana nak buka itu? Kan? Doktor dia walak, Allah dia tak walak. La ilaha illallah. Dah mengucap benda syahadah. Jadi tak jadi la ilaha illallah. La ilaha illa KKM. Kan? Sebab walak KKM suruh pakai mask. Bukan salah pakai mask. Kalau manusia kita boleh ikut perintah, Allah lebih lagi lah patutnya. Macam tu. Kan? Aduh, hai. Lepas tu marah orang tutup masjid. Bila dah buka, tak nampak batang hidung ni. Tak datang. Kecoh, bagian kecoh je lebih. Ada macam ni. Kan? Jadi ni dia kata, mestilah kita kena tahu perkara-perkara yang asas dalam agama. Tak payah kata orang Islam, orang kafir tahu. Tok guru kami cerita dulu masa zaman dia muda-muda dulu buat bendang.
Kan? Dia tolong ayah dia buat bendang. Dalam duduk buat bendang tu datang apik dekat kampung tu lah. Apik tu dah biasa kawan orang Melayu. Tiba dah masuk tengah hari masih lagi duduk buat bendang. Apik tu tegur. Johor, Johor dia kata. Dia bagi tahu mayang Johor. Nampak? Dia tahu, apik kape tahu. Maknanya benda itulah yang disebut sebagai maklum bid darurah. Perkara yang tahu semua orang tahu. Tak payah mengaji dalam-dalam, tak payah ngaji pondok, tak payah nadah kitab pun tahu benda ni. Sebab dia perkara asas. Tapi bila orang Islam tak tahu perkara ni, maka rosaklah Islam ni maknanya. Dulu kita rasa pelik lah, takkan orang tak tahu ustaz. Dulu saya dengar ada seorang penceramah, masa tu kita tak jadi ustaz lagi lah, kita mengaji. Ustaz tu cerita, dia kata akan tiba satu zaman Fatihah pun orang tak boleh baca. Akan berlaku satu zaman tak gerti sebut apa pun, tahlil ke apa semua tahu. Yang dia pernah kalimah la ilaha illallah pun dia tak disebut, cuma bila dia orang sebut dia kata dia pernah dengar. Akan berlaku zaman tu nanti. Sampai orang tak tahu, maknanya orang ni jahil sungguh waktu tu. Sebab apa? Salah satunya Nabi sebut akan berlaku nanti di akhir zaman Allah akan cabut ilmu. Tapi yang dimaksudkan cabut ilmu itu ialah Allah mematikan para alim-alim ulama. Ustaz-ustaz, sehingga kami mengaji hadis tu kami tanya Tok Guru. Tok Guru kata sampai ustaz yang paling kecil sekali. Ustaz biasa je, ustaz mengajar Iqra' tu, mati juga dia. Tengah-tengah mengajar Iqra' alih di atas betul. Mati terus situ. Makna nak ceritanya sehingga kan tak ada seorang yang tahu tentang ilmu agama akan hidup waktu tu. Jadi yang akan tinggal semuanya juhalah, orang-orang yang jahil, tak kerti apa. Jahil, kita jangan keliru. Bukan maksud bila zaman tu jahil orang pakai cawat, dah. Makna jahil sini jahil agama. Zaman tu mungkin waktu tu moden lah, kereta terbang. Kan nak buat kereta terbang dulu ni, kan? Kereta api pun terbang, semua terbang. Pinggang mangkuk pun terbang. Kan? Masa tu mungkin moden. Memanglah nampak hebat bangunan tinggi-tinggi pada sudut dunia, tapi sudut agama lingkup habis. Tak payah kata zaman akan datang, zaman lah berlaku dah. Dah canggih teknologi, telefon semua canggih. Sekarang mana dia main tekan tik tak ada dah. Main slide gitu je. Kan? Canggih. Dulu telefon dengar suara je, sekarang boleh nampak muka. Sok depan muka terus. Kan? Hologram lah, apalah, macam-macam. Dunia semakin lama semakin canggih. Tapi akhirat canggih tak? Tak. Orang dulu-dulu Yasin hafal. Ramanlah buku Yasin tak ada habis. Nampak? Tak cukup buku Yasin. Tapi boleh tahan kira lagi, datang tak? Dengan banding dengan orang zaman dulu. Tengok kita nilai nenek moyang kita dulu-dulu, tok kita, ayah kita dengan kita sekarang sama ke tak? Dulu siapa-siapa boleh sembelih, bagi pisau aja. Lah tolak sana tolak sini. Lah kali lembu kata biar aku sembelih. Lembu kata biar aku sembelih. Nak tak boleh dah. Nak ilmu tu tak boleh dah, tak dapat dah turun ke generasi muda. Tu zaman kita, zaman esok anak-anak cucu kita lagilah koi kurang. Lah ni berapa ramai, minta maaf cakap, berapa ramai orang tua tak pandai baca Quran. Ramai. Berusia dah sian gitu dia. Tapi kalau dia ada keinginan nak mengaji, alhamdulillah. Ini dah lah tak pandai, nak belajar pun tak nak. Bila kita tanya kenapa tak belajar, Allah ustaz, tua dah nak belajar apa lagi? Masa kita tanya zaman muda, dia kata muda lagi. Bila dah tua, dia kata dah tua pula. Bila dah mati, baru senyap. Nak mati, kita tanya awak tak mengaji? Ya. dah tak dijawab dah. Dulu kan main bagi jawapan, alasan sana, alasan sini. Jangan macam tu. Kan? Ada masa kita cari hal-hal yang membaikkan hal-hal agama itu. Tak kiralah muda ataupun tua. Patutnya koi berusia lah lagi koi banyak mengaji, banyak amal. Sebab apa? Exam nak dekat. Macam budak-budak SPM dia tahu paper nak dekat dah, exam nak dekat, lagi kuat lah mengaji sampai tak tidur malam. Kita macam tu kan, dah tahu exam nak dekat, lagi buat relax mana boleh. Kan? Tu exam dalam kubur tu. Marrabbuka nak tanya.
Kalau boleh naik atas tanah balik cek kat buku, oh tak apa. Bangun balik keluar daripada tanah cari Ustaz Syakir. Mak roh buka dia tanya, nak jawab dia. Kalau dia boleh naik pun aku lari. Kawan ni mati dah awak datang sini. Kan? Tak ada apa dah. Jadi masa hidup ni buat bagi elok, masa Allah bagi pun je cukup. Apa lagi alasan kita? Bahagian dunia lebih kurang dah lah. Kan? Baik. Seperti dia kata perkara yang asas tu, perkara yang tak payah mengaji dalam-dalam tu, contohnya 2 kalimah syahadah dia kata. 2 kalimah syahadah semua orang tahu. Tanya mak rempit tahu, tanya artis tahu. 2 kalimah syahadah. Tapi zaman lah ada orang tak tahu. Itu tandanya zaman kita ni habis out dah. Zaman dulu gonjeng-gonjeng pun, kan, seluar kembang bawah naik Vespa pun, nak nyanyi apa kugiran, nak tahu lagi kalimah syahadah. Nak walaupun dia pun tak berapa nak betul sangat, tapi tahu. Zaman lagi tanya. Ada orang tak tahu. Kan? Sampai teruk macam tu. Mana zaman kita dah out dah. Mana tunggu je lah malaikat Israfil tiup sangkakala. Kiamat dah. Sampai bab ni pun tak tahu. Dan sembahyang sebagai contoh. Sembahyang. Semua orang tahu sembahyang. Saya buka tahfiz tu dengan Tok Guru Siddiq Noor ni. Sekali tu ada orang hantar. Dia orang Taiping. Dia hantar anak. Sungguh-sungguh hantar. Dia tak cerita apa pun pasal anak dia. Tak apalah, kita terima lah. Lepas tu ada macam mana tah, ada program apa tah dibuat. Kami bawa pelajar kami masa tu, pelajar tak ramai sangat. Bolehlah bawa 2-3 van kenduri ke apa, anak tak ingat. Tapi program tu ada buat di Taiping. Pergilah bawa. Tiba ada satu orang Taiping tu, dia tarik saya ke tepi. Ustaz, tu anak murid ustaz ke? Dia tunjuk budak tu. Budak yang baru masuk tu. Kata ya, dia baru masuk, baru daftar hari tu. Kami kenal sangat dia Ustaz. Jaga-jaga Ustaz. Bukan nak burukkan dia lah, tapi Ustaz kena hati-hati. Dia tu kalau lalu depan rumah orang, motor mesti hilang. Lalu hilang sebiji motor. Kalau singgah dengan kereta-kereta hilang. Makna kata dia kaki curi. Jaga-jaga Ustaz. Budak tu ni memang terkenal dalam kawasan taman ni. Memang dia budak nakal, budak jahat Ustaz. Dia ambil motor orang, curi lah. Dia memang ada kes polis. Kan? Ya sungguh dah Lepas tu sekali tu jumpa ayah dia, baru ayah dia nak betul terang. Betul lah Ustaz. Kan? Tapi itulah, saya pun jahil agama Ustaz. Tu yang saya hantar anak saya ngaji sekolah Ustaz ni. Moga-moga boleh lah dia. Tak apalah, kita katanya tu, kita usahalah. Kita try lah tanya dia sembangan dia. Dia kata dia tak pernah semayang. La ilaha illallah. Tak pernah semayang. Habis tu ni tak apalah, kamu ikutlah budak-budak lain. Dia semayang tu dia tengok orang sebelah angkat. Mujur dia nak buat juga. Kalau degil keras kepala tak nak buat enggak, tak tahu nak kata apa. Dia tengok orang sebelah angkat tangan. Mujur kawan tu tak garu ponggong. Garu ponggong kan dia garu ponggong enggak. Dia ingat sama. Tak tahu semayang. La ilaha illallah. Kita rasa macam takkan orang tak tahu semayang. Peliklah berlaku depan mata. Sungguh kita nampak. Allah nak tunjuk. Tapi Allah tak buat ramailah orang macam ni. Zaman sekarang, zaman akan datang tak tahulah. Maknanya dah ada dah perkara-perkara darurah, perkara-perkara yang asas agama, orang tak ambil tahu dah. Sampai semayang pun tak erti. Kalau tak erti bacaan semayang, boleh tahan kira. Dak ni semayang pun tak erti. Nak rukuk macam mana, sujud macam mana. Orang duk bicara sujud ke jari kena lipat gedak, dia sujud pun tak pernah. La ilaha illallah. Kan? Habis out. Itu dalam negara majoriti umat Islam. Bayang kalau duduk negara majoriti kafir. Lagilah. Kan? Dalam negara majoriti umat Islam penuh lagi ustaz tu guru pun macam-macam habis dah perangai. Yang kalau duduk negara kafir lagilah. Ni dia tetap membela dirinya. Dia lelaki jadi perempuan. Tahan. Orang marah pun tahan. Sampai dia bengang sangat. Dia kata kalau nak puaskan hati semua ustaz-ustaz, saya keluar daripada Islam. Bawa puas hati semua ustaz-ustaz ni. Dia marah. Dia ugut nak keluar Islam. Kan? Ingat kita heran. Dengan cakap macam tu pun dah rosak akidah. Kan? Bukanlah maksud, jangan pula kita berlonggar dalam masalah hukum. Daripada dia keluar Islam,
baik kita benarkan je lah dia jadi perempuan. Tak boleh. Hukum tetap hukum. Dalam masalah hukum dia ada dua, sawabit dengan mutaghayyirat. Sawabit hukum yang tetap, tak boleh ubah, walau macam mana pun tak boleh ubah. Mutaghayyirat boleh ubah mengikut keadaan. Contoh hukum sawabit, semayang fardu 5 waktu, tak kira macam mana pun, corona tak corona, semayang tetap wajib. Sakit macam mana pun tetap kena semayang. Doktor pakar tengah merawat pesakit tengah dalam bilik bedah, memang dia tinggal waktu semayang, tapi habis kena qada semula sebab semayang wajib. Itu sawabit. Tak kira macam mana keadaan sekalipun. Ada pun mutaghayyirat, perkara-perkara yang boleh diubah. Contohnya solat berjemaah rapat, boleh tak buat renggang? Boleh renggang mengikut keadaan. Keadaan mana? Sekarang masalah ada wabak penyakit. Mengikut orang yang pakar dalam kesihatan, dia kata dengan jarak itu sebaran wabak itu dapat dikawal. Jadi kita buat penjarakan, tak merosakkan sembahyang sebab dia perkara mutaghayyirat, bukan perkara sawabit. Boleh ubah benda tu. Tengok pada keadaan. Ada pun benda yang tak boleh ubah, tak boleh. Tak boleh bagi alasan sebab kita ada corona, jadi semua umat Islam tak payah sembahyang. Tak boleh. Tak boleh sembahyang di masjid, itu tak apa, tapi tetap kena sembahyang di rumah. Betul, kena tengok. Macam sama dalam masalah ni, mengubah jantina laki ke perempuan, perempuan ke laki, itu tetap haram dan hukumnya sawabit, tak boleh nak longgar-longgar. Dia ada pula kata tak apalah, daripada dia keluar Islam, baik kita bagi je. Kalau macam tu, esok kalau macam ni kita bagi impak dia, esok akan ada orang pula kata dia minum arak. Kita kata tak boleh minum arak ni. Okey, saya bagi awak dua pilihan, bagi saya minum arak atau saya keluar Islam. Kita pun kata daripada dia keluar Islam lagi teruk kan, jadi kafir. Tak apalah, bagilah minum arak. Buat pesta terus depan surau. Nampak? Tak boleh longgar-longgar dalam masalah hukum. Ada orang tak nak semayang, dia kata mana boleh tak semayang ni, duduk dalam neraka sakar ni, pecah kepala nanti ni. Saya bagi awak dua pilihan, nak bagi saya tak nak semayang ke atau saya keluar Islam. Kita pun kata daripada keluar Islam teruk nanti, tak apalah, tak payah semayang. Tak ada habis main. Ngantuk tu imam balik rumah. Habis tak boleh main hukum. Tak kira lah mu nak keluar daripada Islam ke apa ke, lantak kamu lah. Hukum tetap hukum. Kita tak ada perkara yang kita kena bertegas. Ayat ni yang dipanggil dalam masalah darurah. Perkara yang secara asas kena ditegaskan perkara ni. Adapun perkara-perkara yang termasuk dalam masalah khilafiyah dan sebagainya, itu kita boleh orang cakap apa, berlonggar-longgar, tengok pada keadaan. Tak? Tu tak boleh. Dia tetap. Lepas tu dia buat bandingan pula dengan bekas menteri dulu tu. Apa nama tu? Azalina ke apa benda tu? Yang dia tak pakai tudung tu kan, duduk kat Dewan Parlimen apa semua. Ayat tu tak apa pula. Tu kita kena faham. Bukan kita reda dia tak pakai tudung macam tu dengan rambut macam tu, bukan kita reda, kita pun tak reda juga. Tapi sekurang-kurang dia tak pengaruh orang. Dia pakai begitu, gitu je, tapi dia tak tunjuk-tunjuk. Yang ni tunjuk-tunjuk siap pakai spender saja. Kan? Ada orang dia nak tanya saya soalan, lepas tu dia tunjuk gambar, ustaz ni macam ni. Allah, kita tengok. Siapa tu? Dia kata laki ni ustaz, sajak. Pakai bikini mengalahkan perempuan. Perempuan takkan macam tu. Ni macam mana hukum? Ini sampai pengaruh orang, sampai cakap menggairahkan, menyebabkan maksiat dan sebagainya. Kalau perempuan pakai macam tu pun haram, lelaki lagi lah. Dia kata lelaki tak pusat kan? Pusat sampai lutut kan? Memanglah, tapi perwatakannya tu menggairahkan. Lepas tu baca dalam kitab fiqh kan, kalau satu orang lelaki dia melihat seorang lelaki yang kacak, dalam kitab fiqh dia sebut kacak, lelaki yang terlampau handsome kan, orang zaman sekarang panggil jambu, tak tahu kenapa jambu. Dia kata makna lawa, kulit putih, tiba naik syahwat dia dengan melihat lelaki, maka haram dia melihat lelaki tu. Padahal sama-sama lelaki, pada asalnya mana ada haram tengok lelaki, tak, tapi jadi minat. Contoh Tok Bilal tiba-tiba nampak Tok Imam jadi lain. Maka Tok Bilal tak boleh jadi dah, tak boleh tengok Tok Imam dah, dia kena pergi masjid lain. Contoh, nampak? Sebab tak payah kata tengok orang. Ulama buat contoh, tengok tiang elektrik
tiba-tiba naik syahwat, maka haram dia melihat tiang elektrik. Itu tiang elektrik dah, kalau tengok dia tiba naik syahwat. Tak kira walaupun dia lelaki. Tapi berpakaian wanita, gambar cara dia tu tak boleh. Lepas tu kita kena faham perkara-perkara ni. Baik. Mana tadi? Dan sembahyang dan dikehendaki dengan mengikut. Yang dimaksudkan dia kata dan dikehendaki itu maknanya yang dimaknakan atau yang dimaksudkan dengan mengikut dan menerima itu mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Pertama sekali yang dikatakan kita, yang disuruh kita ikut dan terima tu apa caranya? Caranya yang pertama mengaku di lidah dulu. Mengaku bahawa semua yang dibawa datang Nabi ni benar. Jangan sangkal. Ni banyak ni dengan lidah ni. Lidah ni lembut, tapi dengan lidah ni kata, ni apa potong-potong tangan ni? Ni hina hudud. Dia kata nak makan sup tangan pergi Kelantan lah. Dengan lidah cakap. Ni dia. Pertama sekali kita kena mengaku dengan lidah. Segala yang Allah kata, yang Nabi kata benar. Yang tu dulu. Walaupun kita tak tahu ayat Qurannya, tak tahu hadisnya, tapi bila orang kata ni Allah kata, ni Nabi kata, benarkan dulu. Logik ke tak logik ke macam mana ke, benar dulu. Benarkan di lidah. Mengaku di lidah, ya betul. Itu syarat dia yang dikatakan Islam tu. Dan tiada menolakkan dia. Syarat kedua, jangan tolak. Dah cakap dengan lidah benar, hati jangan tolak. Jangan menidakkan, jangan menolak. Menolak terkeluar daripada Islam, jadi kafir. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, walaupun kita tak buat, tapi jangan tolak. Tu maksud dia. Dia buat contoh sini. Dia kata seperti meninggal ia akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya. Dia buat contoh, Syekh buat contoh orang tak sembahyang. Orang tak sembahyang, tapi dalam mulut dia kata sembahyang ni wajib. Lidah dia membenarkan perintah Allah aqimus solah tu, dia membenarkan. Dia kata sembahyang Allah suruh. Betul, sembahyang ni wajib. Kemudian hati dia tak tolak kata sembahyang tu wajib tu, dia tak tolak. Hati dia terima, ya sembahyang memang wajib, tapi dia tak sembahyang. Maka ulama jawab dia masih lagi Islam. Cuma Islam kategori fasik. Fasik tu maksudnya Islam yang berdosa. Jadi kalau takdir dia mati esok, dia tak dan taubat, dia akan dibakar dalam api neraka, tapi bukan selama-lamanya. Dibakar sekadar mana banyak mana dosa dia tak semayang tu. Lepas dah clear habis dosa dia, maka dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga, kerana dia masih lagi ada iman dalam hati. Kerana apa iman dia? Sebab dia membenarkan semayang tu, dia tak tolak. Walaupun dia tak semayang, walaupun tak semayang selama-lamanya. Tapi di sini ada berlaku khilaf. Kalau ikut mazhab Maliki, tak semayang boleh jadi kafir. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, walaupun seumur hidup tak pernah semayang, tapi kalau dia tak tolak hukum semayang tu, masih lagi dia Islam. Tak boleh kata dia kafir. Sebab berat nak menghukumkan satu-satu orang tu kafir, berat. Ada? Tak boleh main sedap-sedap dia ni kafir ni kan, tak boleh. Sebab nak hukumkan kafir tu bukan senang-senang. Dia gitu. Jahat macam mana pun. Jangan tolak aja. Hari ni bukan sakat tak buat, tolak pula tu. Tak nak buat hudud tak apa, lepas tu pergi tolak. Ada satu tokoh masyarakat, dia buat kenyataan, kita takkan menjalankan hudud, kita takkan melaksanakan hukum hudud. Takkan tu maksudnya dia isytihad sampai bila-bila takkan buat. Yang ni baru jadi kafir, terang jelas dan nyata. Sebab apa? Sebab menolak. Dia bukan kata saya tak nak semayang, saya takkan semayang, kafir. Sebab dia menolak. Tak nak semayang, boleh jadi hari tu je. Tapi dia tetap yakin semayang tu wajib, cuma dia yang malas. Bila takkan, tolak terus kewajipan. Tak boleh kan? Tolak jadi kafir terus. Jadi jangan sampai tolak.
malas macam mana, teruk kita, nakal jahat macam mana pun, kalau tak nak buat pun jangan sampai tolak. Tapi bukan bagi lampu hijau ni. Kata, ustaz kata tak buat tak apa, janji jangan tolak. Mampus lah. Masuk neraka lah lagi. Buatlah. Nak, tapi makna kata kalau ada jumpa budak-budak tak seronok, kita nak tarik dia pada Islam, jangan terus push dia. Cakap dia dulu jangan tolak hukum-hukum hakam agama. Kan? Lepas tu tariklah pelan-pelan, kan? Nak. Kita nak jaga akidah ni, anak-anak cucu cicit kita ni, anak orang Melayu Islam kita ni. Hari ni main-main hukum Allah, main-main je hukum Islam, kan? Dia sekarang ni dia bawa atas dasar ni lah. Barat bunyi dah cepat betul bunyi. Barat ni dia brainwash kita, dia suntik dalam kepala otak kita ni hak asasi manusia. Betul tak? Hak kebebasan bersuara. Orang dia pakai hak ni. Macam ni. Bila Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita, keluarkan kenyataan dia bagi lesen penuh kepada pihak JAWI, Jabatan Agama Islam Wilayah, kan, untuk mengambil tindakan terhadap sajak, terhadap golongan-golongan seperti ini yang mengubah diri mereka, mengubah jantina diri mereka ni, ambil tindakan sekerah-kerahnya, kan. Dia bagi lesen penuh. Oh, ada kumpulan NGO mana tak, diketuai Ambiga ke apa dah. Oh, dia kata tak boleh masuk, ini hak seseorang, hak peribadi seseorang. Dia nak jadi apa? Kalau kita layan puak-puak sekular liberal ni, mampus kita. Kalau negara tak ikut berlandaskan. Sebab tu kita nak fahamkan masyarakat, kenapa kita berjuang habis-habisan daripada dulu sampai sekarang untuk melaksanakan undang-undang Islam. Sebab ni, bila tak ikut undang-undang Islam, undang-undang apa kita ikut? Undang-undang apa kita rujuk? Undang-undang puak-puak kafir. Bila undang-undang puak-puak kafir, sukati lah nak buat apa. Nah, so bila kita nak tangkap orang mendedah orang, dia kata, ini hak saya nak bogel pun tak apa. Kita nak tangkap orang tak semayang, sukati saya nak semayang ke tak nak, itu salah saya sendiri, dosa saya sendiri, awak jangan masuk campur. Ni gila. Nah, habis Jabatan Agama nak apa? Duduk jabat lah, main komputer, main solitaire tu. Nampak? Nama main ular ni makan. Tak apa-apa lah. Nah, tak boleh nak apa, tak boleh nak buat kerja, nak tangkap, jegah maksiat semua tak boleh. Dia kata, saya yang bayar duit hotel ni kan, saya yang tempah bilik hotel ni, awak nak larang-larang, sekati saya. Bila saya dah tempah bilik saya, sekati saya, nak buat apa dalam tu? Bila hidup tidak berlandaskan syariat agama, yang ni kita takut. Lepas tu kita berjuang habis-habisan supaya biar undang-undang Islam terlaksana. Orang tak faham, dia katalah kita ni apalah nak sangat Putrajaya. Ustaz pun terhege-hege nak Putrajaya, nak politik, nak sangat jadi menteri. Bukan nak jadi menteri, ni undang-undang ni. Tak nampak bahaya dia? Kalau kita abaikan masalah undang-undang ni, apa nak jadi dengan anak cucu cicit kita? Perkara ni biar jelas. Sebab tu Islam yang menguasai politik, bukan politik menguasai Islam. Bila politik menguasai Islam, Islam terpaksa tunduk dengan kuasa politik. Bila terpaksa tunduk dengan kuasa politik, kalau politiknya orang-orang kafir, orang munafik, maka Islam terpaksa tunduk dengan kafir dan munafik. Nak? Macam mana? Kan? Tapi bila Islam yang menguasai politik, kafir dan munafik terpaksa tunduk dengan Islam. Itu yang kita nak buat. Baik. Jadi kita berhenti setakat ni lah, sebab bunyi dah. Berhenti kat kurungan tu. Kitab Jawi tu ada kurungan, dia tulis itu, dan segala rukun Islam itu. Berhenti situ. Berhenti dekat rukun Islam. Nanti kita cerita rukun Islam. Tahu dah masing-masing rukun Islam, cuma kita nak lebih pemahaman setiap satu rukun tu apa dia satu-satu tu. Baru kita jelas. Nak? Dia jadi gitu. Boleh lah? Di sekadar tu dulu pada malam ni. Dan macam biasalah, di depan sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga sekolah tahfiz kami. Niatlah membeli sambil menderma, kan? Dan sekarang ni itulah kita galakkan untuk kita cuba sedaya upaya menjagalah SOP dan sebagainya. Sebab kita tengok angka pun dah makin meningkat balik, kan? Jadi kita takutlah nanti kena lockdown sekali lagi. Yang paling kita takut bukan masalah lockdown tu, masalahnya kita tak boleh datang dah masjid surau, kan? Inilah
Orang cakap apa hubungan untuk merapatkan kita dengan Allah? Bila berenggang surau masjid ni, kadang kat rumah ni payah agak nak buat betul-betul tu nak. Dengan TV-nya macam-macam ada, payah kan. Jadi inilah kita buat. Ada seorang kawan kata, dia tanya saya, dia kata, Ustaz tahu tak apa makna SOP? Kita kata tahulah. Apa dia Ustaz? Saya kata standard of procedure lah. Dia kata bukan. Itu benda. SOP tu maksudnya saya orang PAS kata. Jadi kita berhenti sangat ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada warhinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.